Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Azim bin Jamaluddin daripada Awam 43. Nombor metrik saya 19130201. Okay, kumpulan kami akan membentangkan tajuk unsur-unsur dialek geografi dalam sebuah glosari dialek tempatan terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. Kumpulan kami telah memilihkan dialek Perak. Untuk pengajaran, Asma Haji Osmar pada 1988 menyatakan dengan jelas bahawa sesuatu bahasa itu berkembang maju antaranya melalui proses perserapan dengan cara berpindah daripada mulut ke mulut dan akan hidup selagi ada penuturnya. Menurutnya lagi, bahasa Melayu menghasilkan pelbagai dialek dan subdialek akibat beberapa faktor, antaranya faktor geografi, politik, penjajahan, perdagangan, masa dan budaya. Berdasarkan pengaruh faktor tersebut, beberapa kata dalam bahasa Melayu yang berbeza dari segi bunyi dan sebutan tetapi mempunyai maksud yang sama. Nur Razila pada 1986 menjelaskan bahawa suatu bahasa atau dialek berbeza daripada bahasa atau dialek yang lain akibat daripada pengaruh alam dan persekitaran yang berlainan. Perbezaan ini dilihat melalui sistem bunyi dan leksikal. Abdul Hamid Mahmud pada 1990 memetikkan Mario Perez mentakrifkan dialek sebagai variasi daripada satu bahasa tertentu yang dituturkan oleh sekumpulan penutur dalam satu masyarakat yang berbahasa. Dialek mempunyai bentuk tertentu yang dituturkan oleh daripada bentuk bahasa baku, baik dari segi sebutan tata bahasa maupun penggunaan kata-kata tertentu. Negeri Perak mempunyai 5 dialek utama, iaitu dialek utara, dialek Padani, dialek lembah Sungai Perak, dialek Kepulauan Indonesia dan dialek Selatan Semenanjung. Untuk penyataan yang salah, terdapat amat sedikit kajian yang dilakukan terhadap dialek Melayu di Perak. Secara ilmiahnya, dialek Perak telah dikajikan oleh beberapa ahli bahasa seperti Abdullah Hassan pada 1966, Raja Mustahuddin Raja Muhammad Dain pada 1982 dan Asma Haji Osmar pada tahun 1977. Mereka telah menelitikan sistem bunyi dan dialek Perak terperinci. Okey, itu saja untuk saya sementara ini. Saya akan pas kepada kawan saya Syakir Fazli. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syakir Fazli bin Nazri dari kos Awam 43. Baiklah, objektif untuk hasil kajian kami ini yang pertama, melihat dan membandingkan bahasa Melayu baku dengan subdialek Perak yang sedia ada. Perbandingan dari segi aspek fonologi dititik beratkan untuk membandingkan dua bahasa ini. Objektif yang kedua iaitu mengetahui situasi penggunaan bagi bahasa Melayu baku dan juga subdialek Perak. Penggunaan tersebut dilihat dari aspek tempat, masa dan juga keadaan-keadaan yang membolehkan dua bahasa ini diguna pakai. Objektif yang ketiga, mencari persamaan dan perbezaan sebutan antara kedua-dua jenis bahasa itu. Seperti kita tahu, subdialek Perak ini sangat kaya dengan fonologi yang begitu istimewa dari segi sebutannya sendiri. Dan yang keempat, kajian ini melihat sama ada penerapan subdialek Perak mampu mengeratkan silaturahim antara masyarakat. Kita nak tahu sama ada subdialek Perak ini mempunyai keunikan tersendiri sama ada dari segi fonologi. Okey, kita beralih kepada kajian terdahulu. Untuk kajian kami ni sebenarnya amat sedikit kajian dilakukan terhadap dialek Perak ni. Secara ilmiahnya, dialek Perak ni telah dikaji oleh beberapa ahli. Contohnya Abdullah Hassan pada tahun 1966. Raja Mukhtaruddin Raja Muhammad Dain telah mengkaji pada tahun 1982. Dan yang ketiga, kami tahu Asma Haji Omar pada tahun 1977. Mereka ni telah mengkajilah subdialek Perak secara terperinci. Tidak dilupa pula kajian yang dilakukan oleh C.C. Brown. C.C. Brown ini telah melakukan liputan yang menyeluruh terhadap
sub dialek Perak ini. Dan ciri-ciri penting yang diguna pakai. Brown ni dia mengkaji dari segi perubahan bunyi, kata ganti dan juga bentuk tunggal. Tulisan Brown juga dikhususkan untuk pegawai-pegawai kerajaan British yang bakal bertugas di Perak. Itu yang kami dapat berdasarkan kajian-kajian terdahulu. Okey, kembali lagi saya Muhammad Azim bin Jamaluddin. Saya akan membentangkan kawasan sub dialek negeri Perak. Pertama adalah Perak Utara. Asmah Haji Osman pada 1977 membagikan bahasa Melayu di Perak kepada tiga dialek utama, iaitu dialek Kedah di utara, dialek Johor dan dialek Kelantan di timur. Kawasan dialek Kedah terletak di antara kawasan Parit Buntar di utara sampai ke Bukit Gantang di selatannya. Kawasan timur pula ialah kawasan Selama dan kawasan barat pula ialah kawasan di pinggir pantai negeri Perak. Manakala di barat daya ialah kawasan Pantai Remis. Kawasan Padang Rengas merupakan isoglos ataupun perantauan dialek Kedah dengan dialek Kuala Kangsar, manakala Parit Buntar dapatkan isoglos dan kawasan peralihan antara dialek Pulau Pinang dan dialek Kedah. Manakala terdapat dialek asing di kawasan Selama, iaitu dialek Rawa dan dialek Banjar di kawasan Banjar Serai, manakala dialek Patani yang terdapat di kawasan Ijuk Selama. Kawasan Tanah Tinggi memisahkan dialek Perak Utara dengan dialek-dialek di negeri lain. Di negeri Perak yang lain, antara ciri utama yang membezakan dialek Perak antara seperti berikut. Fonem bunyi A di hujung kata A tidak disebut sebagai E. Fonem R di hujung kata disebutkan tanya seperti air disebut ayak. Kata panggilan mereka atau dia disebut depa atau hang. Yang kedua adalah Kuala Kangsar. Mengikut pembahagian yang dibuat oleh Harun Matpiah pada 1983, dialek Kuala Kangsar terdiri daripada kawasan Padang Rengas, Sayong dan Lenggong. Di daerah Kuala Kangsar terdapat berbagai kawasan peralihan antara dialek Perak dengan dialek-dialek lain. Sepertinya Kerian merupakan sub dialek negeri Kedah, manakala Lenggong merupakan sub dialek Patani, Ipoh merupakan sub dialek Selangor dan bahagian timur iaitu negeri Kelantan. Kawasan penyebaran dialek Kuala Kangsar tidak seluas seperti kawasan penyebaran dialek Parit. Yang ketiga adalah dialek Parit. Mengikut kajian Raja Mukarudin pada 1986, dialek Perak terhimpun di daerah kawasan sekitar lembah Sungai Perak, iaitu dari Bayan Gatuh hingga ke Lenggong. Kawasan yang jauh daripada Sungai Perak tidak begitu pengaruh oleh dialek Perak. Sebaliknya, penduduk di kawasan ini lebih terpengaruh oleh sebutan baku bahasa Melayu. Dialek Parit merupakan dialek Perak yang 100% asli kerana masih tetap dengan keutuhan walaupun tidak dapat berkembang di kawasan negeri Perak. Ini terbukti kerana setiap individu di daerah Parit menggunakan dialek Parit dalam kehidupan harian mereka. Keempat adalah Perak Selatan. Berdasarkan hasil kajian pengkaji tentang dialek Perak seperti Ismail Hussein 1973, Harun Matpiah 1983, Asmah Haji Omar 1985 dan Zuharini Mahmad 1988. Manakala terdapat persetujuan bahawa dialek Perak Selatan merangkumi Ipoh, Batar Padang, Tanjung Malim dan beberapa tempat yang terletak ke arah selatan. Kawasan-kawasan ini berdialek baku iaitu berdialek Selangor. Seterusnya ialah Hulu Perak. Kawasan Hulu Perak terdiri daripada Gerik dan Lenggong. Kawasan Sauk merupakan kawasan peralihan antara dialek Patani dengan dialek Kuala Kangsar, di mana penduduknya bertutur dalam dialek Patani. Akhir sekali ialah Hilir Perak. Kawasan Hilir Perak merupakan terbahagi
merupakan bahagian terdiri daripada hilir Sungai Perak seperti Teluk Intan. Secara umumnya, penutur-penutur di daerah ini menggunakan dialek Perak asli atau dikenali oleh subdialek Parik. Terdapat sedikit perbezaan yang dikesan berdasarkan keadaan persekitaran, lokasi tempat, pengaruh bahasa lain dan faktor individu. Okey, itu saja daripada saya. Terima kasih. Saya akan serahkan kepada Syakil Fazli. Dan terima kasih. Okey, kita akan beranai pada hasil kajian dari segi ciri khusus dialek Perak. Untuk ciri khusus dialek Perak ni sebenarnya kami dapat 14 jenis ciri. Jadi saya akan petik sedikit untuk membentangkan ciri-ciri ada untuk dialek Perak ni. Baik, yang pertama, bunyi A di hujung akhir kata sesuatu perkataan akan menjadi vokal tengah. Lambang vokal tengah ni ialah yang di atas ni. Kerana bentuk dia macam tu sebab dia panjang daripada bentuk ni pula. Pelik tak pelik, itulah dia. Okey, bagi contoh perkataan yang kita dengar selalu orang Perak sebut ata. Itu contoh dia. Baik, yang kedua, gabungan dua huruf AI di akhir kata yang mempunyai bentuk pernyataan yang khusus sifatnya dan dia akan menjadi bentuk yang ni. Okey, contohnya bahasa Melayu baku pakai, tapi dia akan jadi pakai, dan balai menjadi balai, dan terakhir contoh dia dawai, dia akan jadi dawai. Itu 3 contoh untuk ciri yang tu. Dan kita beralih pada yang ketiga. Ciri ketiga ialah gabungan bunyi AR di hujung perkataan akan menjadi bentuk dia seperti yang tertera. Dan contoh dia, kalau bahasa Melayu baku, besar. Bila jadi dialek Perak, dia akan jadi besar. So, yang contoh kedua untuk ciri yang ni, ni saya ambil kata dasar dia benar. Tapi dalam dialek Perak, orang akan sebut benar lah. Besar, jadi benar. Itu ciri ketiga lah. Jadi, itu saja hasil kajian dari segi ciri khusus dialek Perak. Kita akan beralih kepada sahabat saya untuk membentangkan bahagiannya. Terima kasih. Assalamualaikum. Saya Idman Amin bin Emi. Adakah dialek-dialek ini mampu mengeratkan silaturahim? Okey, ya. Penggunaan dialek ni mampu mengeratkan silaturahim antara satu sama lain, antara masyarakat, disebabkan yang pertama, dialek-dialek ini merupakan identiti negeri masing-masing. Dialek ni berbeza sebabnya ada beberapa faktor lah, contohnya bentuk muka bumi, faktor kawasan dan sebagainya. Okay, kita ambil contoh kat dialek Perak sendiri ada dialek Patani yang ditutur oleh orang-orang yang tinggal di hulu Perak, contohnya di Grik, di Lenggong, di Keroh. Okay. Kalau untuk yang dialek utara, yang contohnya untuk orang yang tinggal di Taiping, Padik Buntak sampai ke Pantai Remis, diorang akan bercakap dalam dialek utara ni. Itu untuk dialek Lembah Sungai Perak akan ditutur oleh orang yang berasal daripada Kuala Kangsar, Sayung, Kerai, Bota, Padik Lambu, Gajah dan sebagainya. Lepas tu kalau dialek Kinta pula, so akan ditutur oleh orang Siap dan Kampah. Dan sekali kalau dialek Selatan akan ditutur oleh orang yang tinggal di Batam Padang dengan Bagan singgah Bagan Datuk. Okay, kalau kita tengok situasi di mana masyarakat atau individu yang tinggal di negeri-negeri yang selalu bertutur dalam dialek ini, kita dapat melihat di sekitar di tepi jalan pelbagai bangsa, semua bangsa bertutur dalam dialek sendiri, dialek masing-masing. Tak kira ada orang betul Melayu, Cina, India dan sebagainya. Kita dapat tengok kat kedai makan, dia orang akan bercakap dalam dialek mereka sendiri. Sebab dialek ini merupakan identiti dia orang. Okay. Yang kedua, dialek ini dapat membezakan atau mengenal pasti asal usul seseorang individu ataupun masyarakat tersebut. Kita ambil situasi di universiti lah. Kita kalau kita jumpa kawan-kawan kita tak kenal, kita bukan semua orang daripada kawasan yang sama. So
So ada yang datang daripada Perak, ada yang datang daripada Kelantan, ada daripada yang Kedah, Sabah, Sarawak, Johor kan. So ada variasi dialek di situ. So bila kita bercakap dengan kawan-kawan kita kat universiti ni, so ada keindahan pelbagai bahasa dekat situ. So, kita boleh bertukar-tukar bahasa dialek tu, maksud bahasa dialek tu. Contohnya kalau kita dengar kawan kita cakap dalam bahasa Perak, "Weh, koma ente teman ente ke pasar," contohnya. Lepas tu kalau kita dengar orang Kelantan pula kata, "Mu teman aku pergi pasar." So ada boleh seronok lebih seronok berbual, lebih mesra kalau dengan antara kawan-kawan dengan dialek-dialek mereka yang mereka berbual. Okey. Yang ketiga, penggunaan dialek ini mampu meningkatkan kemesraan antara masyarakat. Contohnya orang Perak, orang yang berasal dari Perak merantau ke luar negara, contohnya negara-negara yang betul-betul dalam bahasa Inggeris. Apabila dia orang ingin bertanyakan jalan ataupun sesuatu, so dia akan berasa takut dan was-was nak bertanya. Tetapi apabila mereka jumpa individu yang bercakap dalam dialek mereka, dialek yang sama dengan mereka, mereka boleh menarik nafas lega kerana mereka tahu bahawasanya yang tersebut berasal daripada negeri tempat yang sama, asalnya daripada dia. So dengan lebih senang dan wujud kemesraan, tak kira daripada bahasa apa, dia orang akan wujud kemesraan apabila dia akan bertemu dengan orang-orang yang bercakap dalam dialek yang sama. Akhir sekali, penggunaan dialek-dialek ini mampu menarik minat orang lain untuk lebih mendalami dan mempelajari dialek tersebut. Kita ambil contoh lah, kalau dalam filem yang bahasa yang menggunakan dialek Perak ni, kita ambil contoh filem Hantu Kak Limah Balik Rumah. Okay, kita mesti ada pernah dengar kan satu skrip dialog yang daripada filem tersebut. Tuan-tuan dan perempuan semua, teman, 3 tahun di Singapura tu tak ada seekor hantu pun teman tengok kat sana, tahu? Yang ada tu hantu tua tu merepek-repek. Cuba nak mengajar kita semua ni, macam mana nak mentadbir negara kita ni? Kat situ tu orang dengar tu, oh seronok macam dialek tu macam unik lah sikit. So dia orang akan secara tak langsung dia akan belajar dialek tersebut. Lagi-lagi filem ni kan pecah panggung, so dapat tontonan yang lebih ramai orang. So secara tidak langsung dapatlah mempromosikan dialek tersendiri. Dan apabila semua bangsa melihat filem tersebut, so mereka akan rasa ingin untuk belajar dan memahami dialek-dialek tersebut. Kesimpulannya, dialek Perak mempunyai keunikannya yang tersendiri. Penggunaan subdialek Perak ini pelbagai, mengikut kawasan setempat dan juga pengaruh masyarakat di sekeliling. Aplikasi subdialek Perak ini berlaku secara tidak langsung atau tidak formal. Penerapan dialek Perak ini diasuh berdasarkan pengaruh masyarakat sekeliling dan juga didikan ibu bapa. Selain itu, penggunaan subdialek Perak mudah untuk dibandingkan dengan bahasa Melayu baku. Hal ini dapat dilihat dengan pembentukan ayat dan juga pertuturan. Bunyi yang dihasilkan bagi perkataan tertentu membawa maksud yang tertentu seperti awak yang bermaksud saya. Penerapan subdialek Perak terhadap masyarakat menunjukkan bahawa keakraban antara masyarakat. Seterusnya, dialek Perak ini juga mempunyai keunikan dari segi kesopanan dan lenggok bahasa. Sekian, itu sahaja daripada kami. Terima kasih.